Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syawati bin Taufiqsol. Saya akan membentangkan serba sedikit pengenalan tentang perpustakaan Islam dan perpustakaan Barat. Okey, yang pertama, pada abad ke-6 Masihi, masjid menjadi pusat perbincangan dan perkembangan ilmu Islam. Madrasah dibangun, ilmuwan berkembang. Yang kedua, peranan perpustakaan Islam. Dia menyimpan literatur agama Islam dan ilmiah. Sistem klasifikasi melestarikan warisan budaya. Yang ketiga, kepentingan teknologi dan institusi. Penyebaran teknologi pembuatan kertas mempengaruhi pengetahuan. Perpustakaan penting untuk merawat pengetahuan. Perpustakaan di Barat, zaman Yunani dan perpustakaan penting mempengaruhi ilmu pengetahuan. Abad Pertengahan biara menjaga karya agama Kristian. Dan perkembangan di Renaissance dan abad ke-19. Renaissance perpustakaan peribadi dan universiti dibangunkan. Abad ke-19, sistem klasifikasi membantu pengelolaan koleksi. Akhir sekali, revolusi digital. Era digital, konversi koleksi ke format digital untuk akses luas. Barat. Di perpustakaan Islam, bahan bacaan lebih memfokuskan tentang penyediaan bahan bacaan yang berunsurkan keagamaan Islam dan kebudayaan Arab. Antara contoh perpustakaan Islam yang terdapat ialah perpustakaan Al-Qawiyyin. Al-Qawiyyin merupakan perpustakaan yang tertua di dunia. Antara bahan bacaan yang terdapat ialah kitab-kitab klasik ajaran Islam dan mempunyai lebih daripada 4,000 manuskrip yang asli. Selain itu, bahan bacaan yang terdapat di dalam perpustakaan ini ialah Al-Quran daripada abad yang ke-9 yang ditulis dalam kaligrafi Kufik. Dan akhir sekali, antara bahan bacaan yang sangat berharga iaitu manuskrip seperti Al-Muqaddimah dan salinan asli Al-Ibar. Dan seterusnya, perpustakaan Islam yang terdapat di negara kita iaitu Malaysia, Perpustakaan Akademi Islam Universiti Malaya di Kelantan. Antara contoh bahan bacaan yang paling banyak disediakan ialah buku bahasa Arab dalam bidang syariah, usuluddin dan bahasa dan kesusastraan. Selain itu, Al-Wal Al-Islami, Manban Al-Islami, Al-Mujtaba Al-Arabi, Rabital Al-Alam Islami, Al-Baz Al-Islami, Al-Isya dan Al-Tabiah Al-Islamiyah juga merupakan bahan bacaan yang disediakan di Perpustakaan Akademi Islam Universiti Malaya di Kelantan. Dan akhir sekali, di perpustakaan ini juga merupakan tempat penyimpanan gambar-gambar alim ulama seperti Tuan Guru Haji Muhammad Yusof atau dikenali sebagai Tok Kenali. Dan seterusnya, di perpustakaan Barat. Bahan bacaan di perpustakaan Barat lebih bersifat terbuka dan tidak khusus kepada mana-mana subjek. Antara contoh perpustakaan yang terdapat di negara Barat ialah perpustakaan negara Barat yang menyediakan bahan bacaan seperti surat khabar antarabangsa, majalah dan buku panduan. Selain itu, mereka juga menyediakan fasiliti untuk mendengar muzik, menonton filem atau video dan melayari internet. Dan selain itu, di antara perpustakaan Barat yang terkenal ialah University Oxford. Antara bahan bacaan yang disediakan di University Oxford ialah kesusastraan bahasa Inggeris, sejarah tempatan dan cetakan awal. Dan akhir sekali, Perpustakaan Kongres Amerika Syarikat. Perpustakaan Kongres Amerika Syarikat merupakan perpustakaan yang sangat terkenal di negara Barat. Antara bahan bacaan yang disediakan ialah koleksi bahan bacaan daripada bahasa Arab, Sepanyol dan Portugis. Selain itu, mereka juga menyediakan bahan bacaan yang berkoleksikan daripada bahasa Cina, Jepun, Rusia yang mengandungi bahasa buku luar daripada Asia. Dan seterusnya, mereka juga menyediakan bahan koleksi yang berjilid seperti yang berkaitan dengan sains dan undang-undang. Dan akhir sekali, mempunyai lebih daripada 460 bahasa yang tersedia di dalam perpustakaan tersebut selain daripada bahasa Inggeris. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai penggunaan teknologi dalam sistem pengurusan perpustakaan Islam dan Barat.
Dalam konteks penggunaan teknologi untuk sistem pengurusan perpustakaan Islam, terdapat beberapa penekanan khusus pada beberapa aspek. Antaranya adalah perkembangan perisian khas, perpustakaan digital, penggunaan teknologi pemindahan maklumat dan pematuhan norma etika. Bagi perkembangan perisian khas, terdapat usaha-usaha untuk membangunkan perisian pengurusan perpustakaan yang khusus untuk memenuhi keperluan perpustakaan Islam. Perisian ini mungkin disesuaikan untuk mengendalikan katalog bahan-bahan berkaitan Islam, pengurusan koleksi bahan-bahan agama atau memudahkan pencarian dan akses kepada sumber-sumber ilmiah Islam. Bagi perpustakaan digital, penekanan pada perpustakaan digital juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Perpustakaan Islam mungkin mempunyai koleksi dalam format digital yang membolehkan akses mudah kepada teks-teks agama atau sumber-sumber ilmiah lain secara elektronik. Manakala bagi penggunaan teknologi pemindahan maklumat, penggunaan teknologi untuk pengibasan, pengekodan dan penyimpanan maklumat secara efisien juga menjadi fokus. Ini membantu dalam menyusun koleksi bahan-bahan dan memudahkan pengguna dalam mendapatkan maklumat yang pengguna memerlukan. Seterusnya atau yang terakhir bagi perpustakaan Islam adalah pematuhan norma etika. Dalam penggunaan teknologi, perpustakaan Islam mungkin mempertimbangkan norma etika Islam dalam pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan data dan maklumat. Hal ini sangat penting dalam memastikan keutuhan dan kesucian sumber-sumber agama yang disimpan. Seterusnya, penggunaan teknologi dalam sistem pengurusan perpustakaan barat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan meliputi pelbagai aspek. Antara aspek-aspek yang terlibat adalah perisian pengurusan perpustakaan atau ILS, perpustakaan digital, RFID atau Radio Frequency Identification dan juga analisis dan data. Bagi perisian pengurusan perpustakaan ILS, perpustakaan barat sering menggunakan sistem pengurusan perpustakaan yang canggih. Ini termasuk perisian seperti Series Dynix, Koha, Evergreen atau Alma. ILS ini membolehkan pengurusan koleksi, peminjaman, catatan pelanggan, pemprosesan teknikal dan perkhidmatan lain secara terotomasi dan terintegrasi. Seterusnya, perpustakaan digital. Perpustakaan barat semakin cenderung untuk membangunkan perpustakaan digital yang membolehkan akses mudah kepada bahan-bahan secara dalam talian. Mereka menggunakan pelbagai platform untuk menyimpan, mengatur dan menyediakan akses kepada e-book, e-journal dan bahan-bahan digital yang lain. Seterusnya, RFID atau Radio Frequency Identification. Teknologi RFID sering digunakan dalam perpustakaan barat untuk pengurusan inventory dan peminjaman. Tag RFID boleh disematkan pada bahan-bahan perpustakaan untuk mengesan mereka secara automatik. Memudahkan proses peminjaman dan mengurangkan kehilangan atau pencurian bahan. Seterusnya adalah analisis dan data. Penggunaan teknologi dalam sistem pengurusan perpustakaan barat juga melibatkan analisis dan penggunaan data. Analisis data digunakan untuk memahami corak peminjaman, keutamaan pengguna dan trend pembacaan untuk meningkatkan perkhidmatan serta membuat keputusan pengurusan yang lebih baik. Okey, untuk slide yang seterusnya saya akan membincangkan tujuan penggunaan sistem pengurusan perpustakaan dan perpustakaan Islam dan Barat. Okey, yang pertama bagi perpustakaan Islam, ia memberikan maklumat yang tepat kepada pengguna. Contohnya kita tahu pengurusan pengetahuan yang dilaksanakan oleh perpustakaan Imam Syafi'i. Aktiviti pengurusan pengetahuan yang terdapat salah satunya fokus kepada kepakaran individu. Yang kedua, menyediakan sumber rujukan yang mudah diakses oleh pengguna. Okey, yang ketiga, menukar bahan bacaan kepada format digital. Bermaksud contohnya laman sesawang Al-Maktabah Al-Waqi'ah, iaitu sistem pengumpulan sumber rujukan yang fokus tentang ilmu keagamaan. Banyak ribuan kitab dan buku berbahasa Arab yang disediakan. Bagi perpustakaan barat pula, yang pertama dia akses dan penyediaan maklumat untuk mudah kepada pengguna untuk meminjam buku ataupun maklumat yang ingin pengguna mahukan. Yang kedua, keselamatan dan pengurusan risiko. Yang ketiga, pengurusan koleksi yang efisien, bermaksud mereka mengkatalog bahan hingga mengurus inventory menyebabkan perpustakaan dapat menyusun dengan mudah.
Seterusnya, peminjaman dan perkhidmatan pelanggan. Contohnya, kemudahan untuk proses pinjaman buku dan proses alih daftar. Yang terakhir, kebolehcapaian dan kesesuaian. Kini saya akan membentangkan tentang kepentingan budaya dan bahasa dalam pengurusan sistem perpustakaan Islam dan Barat. Dalam pengurusan perpustakaan Islam, budaya dan bahasa memainkan peranan yang sangat penting dan berkait rapat dengan pengumpulan, penyusunan dan penyebaran ilmu. Terdapat beberapa aspek penting berkaitan budaya dan bahasa dalam sistem pengurusan perpustakaan Islam. Pertama sekali, bahasa Arab adalah sebagai bahasa utama. Bahasa Arab memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem pengurusan perpustakaan Islam kerana ia adalah bahasa asal kebanyakan teks utama Islam termasuk Al-Quran dan Hadis. Kebanyakan sumber agama dan klasik ini ditulis dan disunting dalam bahasa Arab. Selain itu, sensitiviti terhadap nilai-nilai suci yang telah diterapkan dalam sistem pengurusan perpustakaan Islam. Kepekaan terhadap nilai kesucian dalam sistem pengurusan perpustakaan Islam adalah kunci utama untuk memberikan perkhidmatan yang baik mengikut prinsip agama dan budaya Islam. Pada masa yang sama, sistem pengurusan perpustakaan haruslah memastikan keseimbangan yang merangkumi pelbagai perspektif dan pendekatan yang tidak bercanggah dengan prinsip keadilan Islam dan mesti peka terhadap kepelbagaian budaya dan kebijaksanaan Islam serta penerimaan pandangan mazhab dan tradisi keilmuan yang berbeza digunakan dalam Islam. Seterusnya, budaya dan bahasa turut memainkan peranan penting dalam sistem pengurusan perpustakaan Barat dengan mempengaruhi bagaimana perpustakaan diatur dan menyediakan akses kepada sumber-sumber serta berinteraksi dengan pengguna. Terdapat beberapa kepentingan utama termasuklah dalam menyampaikan sumber ilmu yang tepat dan benar. Dalam konteks ini, bahasa memainkan peranan yang amat penting dalam sistem pengurusan perpustakaan Barat kerana terdapat banyak sumber utama khususnya dalam bidang sains, sastera maupun sejarah yang telah ditulis dalam bahasa asal mereka. Di samping itu, kesesuaian nilai-nilai moral yang dipraktikkan. Konsep moral yang dipraktikkan dalam sistem pengurusan perpustakaan mempunyai kepentingan yang besar dan mempunyai nilai-nilai moral yang harus diterapkan. Salah satunya ialah bersikap integriti dan amanah. Dengan adanya pengurus perpustakaan seperti ini, segala bahan koleksi dan bahan ilmiah telah dijaga dengan penuh cermat dan teliti, serta keaslian sumber tersebut dapat dipelihara dengan baik agar bahan bacaan tersebut dapat diakses oleh pengguna lain dengan sebaiknya. Jadi kini saya akan membentangkan tentang rumusan. Jadi konklusinya, perbandingan antara sistem pengurusan perpustakaan Islam dan Barat dapat memperlihatkan perbezaan dari segi pendekatan, nilai dan juga fokus koleksi. Dari sudut sistem pengurusan perpustakaan Islam, ia lebih menekankan nilai-nilai keagamaan dengan memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahasa Arab yang merupakan bahasa utamanya dan juga memelihara karya-karya agamawan serta menjaga identiti dan juga lambang kesucian agama Islam. Sebaliknya, bagi sistem pengurusan perpustakaan Barat, ia lebih memfokuskan terhadap sumber ilmu pengetahuan dalam pelbagai bahasa serta bidang pengetahuan yang berbeza dan mencerminkan warisan intelektual budaya yang berbeza. Walau bagaimanapun, kedua-duanya telah menyediakan kemudahan kepada setiap pengguna untuk mengakses bahan ilmiah yang telah dijamin dari sumber yang benar dan tepat.